Itu dia. I think today I would like to give you a spoiler talk on Roh. Okay, cerita ni memang tip top. Spoiler alert, memang aku bagi A+. Cerita ni the best pada tahun ni lah. Aku rasa sebab tak banyak cerita dalam wayang, and especially cerita Melayu. And cerita ni sangat deep akhir sekali, and seram dia tu sampai sekarang. Sebab dia mempunyai pesanan yang sangat banyak ah. Okay, cerita ni akan lebih jelas kalau korang dah boleh setkan dekat dalam otak korang yang Tok tu adalah orang jahat and dia adalah Iblis. Iblis ni dia, kita boleh nampak waktu ada bayangan air, last waktu Namron tu terpacak dengan dia punya tombak. And so kita boleh tahulah yang semua ini adalah permainan Iblis. And kalau korang perasan, dia ada 6 watak dalam cerita ni. Ada Mak, Angah, Along, Pemburu, Adik dengan Tok. Tok ni Iblis lah. So inilah 5 orang yang ada macam mana? Okay, 5 orang ni kalau korang perasan, dia adalah fasa hidup kita tau. Kita start daripada paling kecil, Adik tak tahu apa-apa. Angah, dia maybe dah akil balik, tapi dia belum balik lagi. Dia boleh beza, dia dah memais. Kita boleh tahu yang dia memais, dia boleh bezakan terbaik dan buruk apabila yang dia kena lepaskan merpati yang Tok tu suruh buat. Bukan lepaskan merpati ya. Okay, Angah ni dia dah memais dan dia dah akil balik. So dapat bezakan terbaik dan buruk. Tok tu sebab suruh dia bunuh 2 merpati tu. Tapi dia bunuh satu merpati and then dia rasa kesian. So dia tengok kanan kiri, dia lepaskanlah seekor lagi merpati tu. So dia baik lah. Lepas tu kita boleh tengok Along. Along ni dia baru balik, dia baru period. Okay, and time dia period pula, dia kena rasuk lah, and dia mati kena rasuk. Lepas tu in the end, si Iblis telah menggunakan badan-badan orang mayat-mayat ni untuk jadikan vessel lah, untuk cederakan manusia yang lain. Okay, lepas tu yang ni kita tengok mungkin remaja kot. Lepas tu Pemburu adalah orang dewasa lelaki, Mak adalah seorang dewasa perempuan lah. Okay, so kita boleh tengok yang semua orang dewasa ni dia dah terhasut dengan permainan Iblis. And kita boleh tengok betapa pandainya Iblis ni. Dia telah, kan macam ustaz aku pernah cakap, kalau korang takut dengan Iblis, korang jangan tunjuk korang takut. And Mak ni telah menakutkan anak dia dengan cara, dengan dia bagi tahu lah yang akan ada batu. Lepas tu kalau jumpa batu kena ketuk. Lepas tu cakap satu mantra. And kalau korang tengok terus, bila adik tu cakap dia dah sampai, tiba-tiba batu jatuh kan. So tu permainan Iblis lah, yang dia tu permainan Iblis untuk menakutkan manusia lah. And kita boleh tahu yang si Mak juga telah membunuh diri dia. And kita tahu lah yang membunuh diri dalam Islam tu adalah satu dosa besar. Okay, and then kita boleh tengok scene. Okay, sekarang kita cakap pasal Along pula. Along dah kena rasuk and dia bunuh diri dia. And kita boleh tahu yang kalau ada satu scene korang tengok, ada Tok dia tengah baca mantra, tiba-tiba dia nampak roh Along dekat atas lah. Maksudnya dia tak dapat lah capai Along punya roh. Maksudnya dia tak dapat tarik Along masuk neraka lah. Kalau dalam cerita tu kan dia cakap, adakah kau akan menjadi api yang akan naik ke atas, ataupun adakah kau akan menjadi debu duduk kat bawah. So dia simbolkan yang debu tu neraka and yang api tu masuk syurga lah. So Along dia tengah period dan dia rasuk, dia mati kat situ lah. So dia meninggal dalam keadaan fitrah lah. And kalau orang boleh tengok yang dia dah mati, bila dia mati dia pakai baju bersih lawa kan. And then si Angah pula mati kena bunuh dengan Pemburu. Sebab Pemburu tu telah ditipu oleh Iblis. Dia punya telah ditipu oleh Iblis. Dia ingat yang si rusa tu dia ingat Angah tu rusa, tapi dia ditipu oleh Iblis. Yang Iblis macam tukarkan Angah tu kepada rusa lah. So Pemburu telah bunuh rusa. Lepas tu Mak telah menombak si Pemburu. So kita boleh tengok yang tewas kepada Iblis adalah orang dewasa ni lah. So maybe simbol kepada mata Pemburu tu, maybe itulah tentera-tentera Dajjal atau anak-anak Dajjal sebelum Dajjal keluar kan.
So diorang ni lah yang akan akan melakukan fasad ataupun kerosakan dekat muka bumi ni lah. And kita boleh tengok yang membunuh ataupun dia telah okay, yang pemburu ni paling dahsyat lah. Pemburu ni kan adik ni dah bunuh diri. So, waktu tu kita bila tahu yang benda ni adalah recycle kepada cerita sebelum-sebelum ni, bukan cerita sebelum-sebelum ni, maksud dia awal-awal scene kau boleh tengok yang adik tu dah bakar rumah dia, lepas tu dia caw kan. Itulah yang akan dibuat oleh Along last kan, dia bakar rumah, lepas tu aku rasa dia akan pergi rosakkan rumah orang lain. Ya, aku rasa simbol kepada itulah kerja iblis. Bila dia rosak satu family, dia akan pergi tempat lain, dia akan rosakkan family lain lah. And siapa yang tertipu akan jatuh lah. And sebab tu lah kita kena berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Si pemburu telah dia telah buat syirik lah, iaitu dia telah menggunakan bantuan iblis untuk menghidupkan balik anak dia, iaitu adik. Wah, tu scary gila lah. Jadi macam cerita munafik. Aku tak cakap cerita munafik tak best. Ini cerita lagi best daripada munafik. And dia tak ada jump scare. That is why I love this movie so much, because I hate jump scare. And aku memang dan saya memang tak suka tengok cerita hantu sebenarnya. And cerita ni memang sesuai untuk saya dan saya suka. Ada gore, ada scene gore dalam ni. And aku rasa cerita ni memang the best lah. Memang super. Hari tu keluar bulan Mac, lepas tu tangguh bulan Ogos kan. Wah, aku tengok Ogos lah. And kita boleh tahu yang tu adalah iblis lah. And finally, Jun Lonjong pula. Yang ni isteri Namron, aku ingat Nadia Nisa. And Jun Lonjong sangat power lah, yang kita tahu dia iblis. So last dia telah membunuh, bukan dia membunuh, dia telah revealkan kepada pemburu yang dia adalah iblis. Waktu tu dia cakap kami, lepas tu si pemburu baru sedar yang kami tu iblis lah. Lepas tu korang boleh tengok yang waktu ada dekat dia tengah bakar unggun api, dia tengah siapkan jenazah. Waktu dia tengah siapkan jenazah adik, kau boleh tengok yang dia rasa yang si iblis ni besar kan, nampak bayang-bayang dia kan. Tapi sebenarnya iblis ni tak besar pun, dia kecil tapi kita rasa besar sebab kan kita dikawal oleh hawa nafsu kita, padahal dia bayang-bayang je. So kita tak perlu takut lah. Okay, cakap pasal karakter pula, Jun Lonjong sangat superb dalam cerita dia. Namron macam biasa. And pelakon-pelakon cilik kita pun ada Mia Farhana. Dia anak sebenar kepada Farah Ahmad, iaitu mak kan. And dia cakap it is yang si this benda susah lah, sebab dia nak kena mencarut dekat mak dia. And ada pelakon lelaki iaitu Harith Haziq sebagai Angah. Dia adalah pelakon lelaki harapan tak silap aku. Waktu dalam cerita Jun Lonjong dengan Namron ke aku tak ingat apa tajuk. Okay. So apa-apa pun cerita ni adalah A++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 + persoalan korang semua terjawab. And kita jumpa di video itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.